Hadirin hadirat sekalian, membicarakan tentang surga, surga ni benda gaib, benda tidak nampak. Benda gaib ni seperti kata Ibn Manzur rahimahullah, benda yang kullu ma ghaba anka, benda yang tak dapat dilihat oleh mata kamu, walaupun dah sampai kepada pahaman hati, ma ghaba anil uyun wa in kana muhassalan fil qulub. Apa juga benda yang tak nampak oleh mata, walaupun sampai ke hati, tetap dikira benda gaib. Dan benda gaib ini, dia tak boleh kita berbicara tentangnya, melainkan menggunakan dalil orang yang mencipta perkara gaib tersebut. Contoh, benda-benda gaib ni kematian. Tak boleh bercerita tentang kematian kalau dalilnya hanya pakai rasa. Tak boleh. Mesti Quran, hadis. Sebab benda-benda begitu memerlukan kepada tauqir dia bercerita. Macam contoh, kita membicarakan tentang surga, maka hal surga memerlukan dalil dari pembuat surga itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana semua kita dalam majlis ini, semua tak pernah masuk surga. Surga yang dicipta, tak pernah tahu. Sebab itu Allah Ta'ala, dia beberapa kali memberikan pemahaman pada kita. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada minar rasulin. Allah Ta'ala sebut, aku sajalah yang mengetahui semua perkara ghaib, kata Allah. Maka aku memberitahu kepada itu kepada rasul-rasul yang aku redai. Allah, dia yang tahu perkara ghaib, beritahu kepada rasul-rasulnya yang diredai. Ini surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Dan cara Allah beritahu kepada nabi-nabinya, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami turunkan kepada engkau Muhammad Quran supaya kau terang pula pada manusia apa-apa perkara yang diturunkan kepada mereka supaya mereka berfikir. Jadi malam ni kita membicarakan tiket ke syurga, mesti melihat kepada dalil Quran dan hadis. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk tiket ke syurga bukanlah bermakna syurga ni ada tiket. Tak ada. Tak mesti orang yang tak ada tiket tak boleh masuk syurga. Dan bukanlah maksudnya syurga ni kalau tak ada tiket terus tak boleh masuk. Tidak. Barang perlu diingat, kita masuk syurga bukan dengan tiket, tapi rahmat Allah. Tak ada tiket masuk syurga. Syurga ni pakai rahmat. Baik itu Nabi pernah ajar pada sahabat, la yadkhulal jannata ahadun bi'amalihi. Kita tak akan masuk syurga dengan amal ibadat. Sahabat terkejut. Takkanlah kita beramal penat-penat, tak boleh jadikan amalan tu sebagai tiket masuk syurga. Kata Nabi, tidak. Kata sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, adakah tuan juga nanti tak boleh masuk syurga pakai amalan? Kata Nabi, wala ana illa an yataghammadani Allahu bi rahmatihi. Saya pun, kata Nabi, masuk syurga kerana rahmat Allah. Hadis Bukhari Muslim. Sebab itu kita masuk syurga bukan dengan pahala. Tiket itu bukannya pahala. Masuk syurga tiketnya rahmat. Kalau syurga masuk pakai pahala, kita duduk di kepala batas ni, tak boleh challenge orang kerja tukang sapu Masjidil Haram. Masjidil Haram dia hari-hari tengok Kaabah. Banyak pahala dia. Tak, kita ni bukan kerana pahala. Pahala ini, dia bukan untuk masuk syurga. Pahala ini tujuannya untuk urus niaga di hari kiamat. Sebab kehidupan di hari kiamat sama macam kehidupan di dunia. Kita nak minum air, nak makan, nak ada selesa. Tapi kena beli. Beli tak boleh pakai duit. Duit ni hanya laku di dunia saja. Hatta kalau ringgit Malaysia, tuan-tuan pergi ke Singapura, tak boleh dah beli pakai ringgit. Kena beli pakai Singapore dollar. Walaupun membeli itu dekat dengan Sembawang ke, dekat je, bukanlah jauh-jauh sangat. Kat Woodland, dekat dengan Johor. Walaupun sekadar membeli putu piring 5 keping, tetap kena pakai Singapore dollar. Ringgit tak laku. Kita pergi Batam, Indonesia. Ringgit tak laku, kena pakai rupiah. Kita pergi Mekah, Madinah, Saudi. Ringgit tak laku, bawa rial. Pergi Mesir,
pakai genih ataupun pound Egypt. Kita pergi London, pakai pound sterling. Pergi ke Paris, Amsterdam, Brussels, dia pakai euro. Kita pergi Amerika, dia akan pakai American dollar. Pergi akhirat, mata wangnya nama dia pahala. Pahala tu mata wang akhirat. Untuk kita berurus niaga, terutamanya dalam hal nak bayar ganti rugi kepada orang yang kita pernah zalimi. Kan Nabi pernah cerita hadis panjang, atadruna manil muflis. Tahukah kamu siapa orang paling muflis? Orang paling muflis, kata Nabi, dia datang jumpa Allah, bawa segala amal ibadah. Tapi tiba-tiba datang satu orang merayu, mengadu pada Tuhan, ini orang jahat, dia nak keadilan. Ambil satu pahala, bagi dekat orang ini. Datang orang lain, ambil satu pahala, bagi lagi. Itu tugas pahala. Sampai Nabi cerita, orang ni pahala dia habis. Kosong akaun. Datang satu lagi orang, Tuan Malaikat, ini orang pernah tampar muka saya masa di dunia. Hari ni saya nak minta pembalasan. Malaikat pun arahkan, ambil pahala, bagi budak ni. Kata Pak Haji ni, pahala dah habis. Macam mana tuan? Okey. Pahala dah habis, Pakcik pikul budak ni punya dosa pula. Kita pikul. Ni orang bankrupt, kata Nabi. Jadi pahala untuk urus niaga akhirat. Habis surga, masuk pakai apa? Pakai rahmat. Dengan rahmat kita masuk surga. Kalau surga pakai pahala, orang mu'alab tak dapat masuk surga. Orang baru masuk Islam, apa pahala dia ada? Tak banyak. Collection pahala tak banyak. Katalah dia mengucap asar tadi. Sekarang datang sembahyang maghrib. Takdir meninggal. Masuk surga ataupun tidak? Surga. Masuk surga adakah kerana pakai pahala? Pahala apa yang dia ada? Baru waktu maghrib dia sembahyang. Ramadan belum puasa lagi. Mekah tak pernah pergi. Sembahyang Jumaat pun tak merasa. Habis macam mana? Kerana masuk surga bukannya pakai pahala tapi pakai rahmat.